Jadi sekarang ni untuk menu yang kedua, saya akan buat sambal daging. Nama dia pun dah istimewa dah kan. Sambal daging ni senang cerita, hari-hari ada orang berniaga. Kalau pergi nasi lemak tu, acik tu, mesti dia ada sambal. Tapi bukan sambal daging lah. Mungkin sambal ayam, sambal kerang ataupun macam-macam jenis sambal. Dan sambal pula dia ada pelbagai jenis cara juga. Ada yang menggunakan cili kisar, ada yang guna cili bo, ada yang pakai sos cili pun ada. Tapi macam saya gunakan cili hidup ni. Nampak? Cili padi dengan cili merah ni kita akan masakkan kita punya daging. Tapi sebelum tu, untuk daging ni, bagi saya kalau nak bagi dia rasa lebih sedap, kita tumis dia dulu. Tumis dia, bagi dia betul-betul garing. Lepas tu baru kita akan tumiskan bahan yang lain pula. Sekarang ni kuali kita pun dah panas dengan minyak. Nampak? Bila saya cakap, kalau kuali kita dah panas berasap macam ni, dia dah berasap, tutup api sebelum kita nak masukkan bahan kat dalam kuali. Tutup api dulu, kalau tak nanti dia menyembur, bahaya melekat kat muka. Dan sekarang baru kita boleh masukkan daging. Tu perkara biasalah tu. Kalau daging tu ada air tapi tak ada masalah pun, kita masukkan je. Jangan takut. Okey, dah sekarang ni kita gaul kan. Gaulkan bahan-bahan kita tadi, daging kita ni yang kita dah masuk dalam kuali. Kita akan biarkan dia masak. Baiklah, jadi bila dah masukkan daging, barulah sekarang kita akan buka balik api. Dan kita buka balik api, kita biarkan daging ni masak. Macam tadi kita nampak ada minyak kan, sekarang dah tak nampak minyak kan. Sebab daging tu dah meresapkan minyak tu. Kita akan masak balik sehingga minyak tu keluar dan daging ni dia jadi rangup. Baru kita akan potong bahan-bahan kita tumiskan dia. Baiklah, sekarang ni daging ni pun dah separuh masak, tapi minyak tu masih belum keluar lagi. Tapi tak ada masalah pun tu sebab saya akan masuk untuk kita tumiskan bahan-bahan yang lain pula. Okey, jadi sekarang saya akan potong sedikit serai. Maksudnya bila dia separuh masak ni, bila kita masuk kita punya bahan-bahan yang kita nak tumis ni, bila masa dia akan jadi garing tu, dalam masa yang sama kita punya sayur ni pun akan tumis cantik dengan kita punya bahan. Alright, pastikan api ni pelan sikit dan kena selalu kacau dia. Alright, dan seterusnya saya akan potong juga sedikit bawang putih. Alright, tekan kuat-kuat sikit pecahan dia supaya kita boleh buang kulit dia dengan senang sekali. Alright, untuk bawang putih ni saya akan chop halus Maksudnya kita cincang halus lah. Sama juga dengan cili kita nanti, saya akan cincang halus. Sebab apa? Sebab kita tak ada blender tapi kita boleh jadikan dia macam sedikit halus lah Kalau ada blender, ada batu lesung, lagi cantik, tak ada masalah. Alright, dah potong juga bawang putih. Sekarang ni saya akan potong juga kita punya bawang merah. Okay, bawang merah ni halus je. Potong nipis. Alright. Nipis je. Paling nipis anda boleh buat. Cantik. Dan kita masukkan terus serai bawang putih dan juga bawang merah. Masukkan. Okay, jadi bila dah masuk ni kita gaulkan dia sebati. Alright. Kita nak biarkan juga kita punya bawang-bawang ni semua dia layu sekali dengan kita punya daging tu supaya dia jadi lebih garing. Dan seterusnya saya akan masukkan sedikit cili merah. Satu cukup dua lah dua lagi cantik lah sebab lagi nampak merah dia. Dan dalam masa yang sama cili merah ni dia tak pedas macam cili padi. Ini untuk cili padi ni mungkin kita letak sikit je lah kan. Alright, jadi untuk cili merah saya akan bahagi yang kepada setengah. Alright, kemudian kita potong dia. Okey, bahagikan setengah. Kemudian kita potong halus. Alright, cantik. Okey, macam ni dan potong halus. Bahagi yang kepada dua lepas tu kita cincang halus. Sebab itulah saya punya sambal ni unik sikit, berbeza sikit. Sebenarnya kita pakai apa yang ada je sebenarnya untuk kita punya sambal ni. Mungkin orang rasa macam pelik sikit kan. Kenapa kita tak pakai cili kisar? Kenapa tak pakai cili bo? Sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau nak pakai cili potong macam saya buat ni pun boleh. Pakai cili hidup pun cantik dah sebenarnya. Dia punya rasa tu lebih sedap. Bila kita nak makan tu pun yang penting dia punya rasa tu memang ada rasa sambal. Dan sambal tu semestinya kena pedas. Barulah ngam. Alright, potong dah siap. Sekarang masukkan terus dalam kuali. Okay.
Dan seterusnya cili padi sikit. Saya memang suka kalau boleh dia biar dia pedas, betul-betul pedas. Cili padi saya pakai dalam lebih kurang dalam 2 tangkai lah. Dan anda boleh lihat sendiri dekat depan ni ada daun pudina. Saya beli daun pudina kan. Okay, daun pudina ni adalah sesuatu yang berbeza. Dia sesuatu yang saya nak campurkan kat dalam daging saya nanti. Dan dia akan jadi sedikit berangin. Orang kata menyegarkan lah. Pedas-pedas, segar. Lain macam sikit. Rasa dia kalau nak tahu rasa macam mana, sekarang ni saya pun tak boleh nak tunjukkan ataupun saya tak boleh nak gambarkan sebab saya tak boleh nak makan kan tengah bulan puasa. Tapi kalau anda sendiri nak tahu rasa macam mana, masaklah apa lagi kan. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya nak buat adalah bila kita dah campurkan semua bahan-bahan kita dekat dalam ni, saya akan biarkan dia masak sampai dia garing. Kemudian kita akan masukkan bahan yang lain pula. Untuk bagi dia garing ni sebenarnya dia perlukan kita kacau dia lebih kurang dalam 3 ke 5 minit lah. Baru kita masukkan bahan yang seterusnya. Inilah dia hasil dia lepas kita dah tumis bawang kita dengan daging tadi anda boleh nampak ni. Garing dia yang seperti yang saya mahu kan. Jadi bila kita makan, kita punya sambal daging ni sedap lah, ada kriuk-kriuk tu. Dan sekarang sebelum kita nak masukkan sos tiram, saya akan masuk sedikit air. Masuk air sikit. Dan kita dah masukkan air, kita masukkan sedikit sos tiram. Ini yang rasa dia membuatkan dia rasa lebih sedap. Sebelum kita nak letak daun pudina ni, kita kena gaul dia bagi sebati. Okey, jadi saya akan letakkan sedikit garam. Alright. Sekarang saya akan tutupkan api. Kita petik sedikit daun pudina kita. Sedap ni sebenarnya. Kita masuk dia, bagi dia layu sikit. Kalau tak ada daun pudina, boleh gantikan dengan Thai basil ataupun daun selasih pun kita boleh masukkan. Daun pudina ni kita pakai lebih kurang 3 tangkai. Tak nak terlampau banyak sangat sebab daun pudina ni kuat. Jadi kalau terlampau banyak, nanti dia tak rasa sambal, dia bau pudina je kan. Saya nak daun pudina ni bila dimakan tu dia macam bila kita kunyah-kunyah tu adalah sedikit aroma yang berbeza. Lainlah daripada sambal daging yang biasa kita makan ataupun yang biasa kita masak. Baiklah, dah siap. Okey, jadi kita dah masukkan daun tadi, dah siap, kita tutup api, sekarang kita hidangkan dia. Masukkan kat dalam ni. Alright. Dah, jom kita hidangkan. Sebab sekejap lagi pun dah boleh makan, nak berbuka dah sekejap lagi kan. Jadi inilah hidangan yang saya akan makan sebentar lagi. Tak sabar ni nak makan dengan nasi ke, kalau ada roti ke, roti canai ke, tosai, capati ke. Ini kita boleh makan dengan apa saja. Tak ada salahnya sebenarnya, nak makan macam tu je pun dah boleh dah. Cantik, inilah dia. Menu yang saya tak sabar nak rasa, yang saya dah siap buat, iaitu daging sambal. Jangan lupa cuba.